Okay, soalan 1. Fungsi f, g dan h ditarifkan oleh fx sama dengan x kuasa 2 tambah 1, gx sama dengan 2x tolak 5, dan hx sama dengan 2x. Selesaikan persamaan f, g, x sama dengan g reverse dalam kurungan 15. So first kita kena cari dulu fungsi bagi f, g, x, iaitu masukkan gx dalam f. So kita dalam kurungan 2x tolak 5 dalam tutup kurungan kuasa 2 tambah 1, lepas tu kita just darab dia balik. So ni kita punya fungsi bagi f, g, x. Ni pertama. Kedua pula kita kena cari gx reverse 15. So first gx ni kita cari dulu reverse dia, fungsi songsang dia, iaitu dengan kasih tukar gx jadi y sama dengan 2x tolak 5. Terus x ni kasih stand alone, so yang lain tu pindah ke sebelah. So ni ialah kita punya g negatif 1x, kita punya reverse. Tapi dia mau dalam kurungan 15, so kasih masuk je nilai dia, nilai 15 tu dalam x tu. So kita dapat nilai dia 10 lah. Terus kita kasih persamaan serentak dia. Ni bagi fg, ni bagi g songsang 15. So kita ni pindah sebelah, terus kita dapat kuadratik, tekan kalkulator, dapat puncak 4 dan 1. Okey, 1b. Dengan menggunakan paksi yang sama, lakarkan graf y sama dengan hx dan graf fungsi songsang y sama dengan h negatif 1x. Tunjukkan dengan jelas graf-graf itu. Okey. So dia cakap dia mau graf hx kan. Hx sama dengan 2x, tapi kita tahu apa x dah. So bayangkan f1 x dah tu 1, 2, 3, 4. Kasih masuk je dalam persamaan tu, iaitu 20, 21, 22, 23. So y dia solve dia, kita dapatlah nilai y. So kita 01, 12, 24, 38. Ni plot je dekat graf kamu. I dah plot. So kita punya hx tu bentuk dia macam ni lah, gitu. Tapi dia maukan hx sama h negatif 1x juga. Ni kita pantulkan dah saja. So kalau mau buat dia punya dia punya titik pun boleh juga, tapi dia akan pantul macam ni juga tu. Dua, selesaikan sistem persamaan linear yang berikut dengan menggunakan kaedah penghapusan. Ni ada 3 persamaan 3 So dia cakap kena pakai kaedah penghapusan. So ni persamaan pertama, ni kedua, ni ketiga. So cara pertama yang boleh dibuat, persamaan kedua darab dengan 2, kita akan dapat 6x tambah 4y tambah 2z sama dengan 40. Ni jadikan dia persamaan keempat. So persamaan keempat tolak dengan persamaan ketiga. So 6x tambah 4y tambah 2z sama dengan 40, tolak x tambah 4y tambah 2z sama dengan 15, dapat 5x sama dengan 25, x sama dengan 5. So kita sudah dapat nilai x. So lepas tu dari persamaan kedua kita kasih masukkan nilai dia. Masukkan nilai x. 3 dalam kurungan 5 tambah 2y tambah z sama dengan 20. Z sama dengan 5 tolak 2y. Ni jadikan persamaan ke-5. So dari 1 pula 2 dalam kurungan 5 tambah 3y tolak, lepas tu kita kasih masuk pula z dia. So 5 tolak 2y sama dengan 20. 3y tolak 5 tambah 2y
sama dengan 10, kita dapat nilai Y sama dengan 3. So dapat sudah nilai 2 dia. So X kita sudah dapat, Y sudah kita dapat. So dari persamaan 5, Z sama dengan 5 tolak 2, masukkan nilai Y iaitu 3. So Z kita dapat negatif 1. So jawapan dia X sama dengan 5, Y sama dengan 3, Z sama dengan negatif 1. Okey, untuk soalan 4 diberi sebuah silinder dengan lilitan bulatan dia ni dan tinggi dia set 2 tambah 1, diisi dengan air minuman. Tunjukkan bahawa isi padu air minuman di dalam silinder adalah 7 tambah 5 set 2 pi. So kita tahu tu untuk mencari nilai isi padu silinder, so dia akan guna formula V sama dengan pi r square h. So di sini kita mesti cari dia punya nilai jejari dia, iaitu dengan menggunakan formula 2 pi r, iaitu formula lilitan bulatan sama dengan 2 pi per set 2 tolak 1, yang mana r adalah sama dengan 1 per set 2 tolak 1. Okey, so kita masukkan dalam formula yang mana pi, nilai dia punya jejari adalah ni, so 1 per set 2 tolak 1 square, dan tinggi dia adalah ni, iaitu set 2 tambah 1. So seterusnya dia akan jadi pi dalam kurungan set 2 tambah 1 per 3 tolak 2 set 2. Jadi sini kita perlu darabkan konjugat, so darab dengan 3 tambah 2 set 2 bahagi dengan 3 tambah 2 set 2. Seterusnya akan dapat pi dalam kurungan 5 set 2 tambah 7 bahagi 1. So terbuktilah yang mana dia dapat dia punya isi padu 7 tambah 5 set 2 pi cm cube. 5B. Sekumpulan 5 orang murid akan dipilih daripada 4 orang murid lelaki dan 4 orang perempuan untuk menyertai suatu persembahan. Cari bilangan cara berlainan murid tersebut boleh dipilih sekurang-kurangnya 3 orang murid lelaki mesti dipilih. So dia pilih 5 orang murid dari 4 lelaki dan 4 perempuan. So dia cakap sekurang-kurangnya 3 orang lelaki. Dia sekurang-kurangnya tu kan dia lebih besar sama dengan 3 lah. So dia punya kebarangkalian kebarangkalian lelaki untuk sertai itu ialah 3 dan 4 sejak. So kenapa 4 sejak lelaki kan? Dia bilang lebih besar sama dengan, so 3 pun termasuk juga. So dia ada 2 event lah, 1, 2. So event pertama 3 lelaki saya pilih. So the rest is perempuan lah, 2 perempuan. So 4 C3 sub 3 darab 4 perempuan C2 yang dipilih 2 aja. So event kedua pula 1, 2, 3, 4, 5. Event kedua pula 4 lelaki pula yang duduk sini. So tinggal 1 je perempuan. So 4C4 total kan darab 4C1. So kita tekan calculator and then tambah aja dia. So ni akan jadi 24, ni akan jadi 4. So kita tambah jadi 24 tambah 4 sama dengan 28. Okey, nombor 8 diberi 5P tolak 2Q slash 3P dan 2P tambah Q dengan keadaan P tidak sama dengan Q adalah 3 sebutan pertama bagi suatu jangjang geometri.
Ungkapkan Q dalam sebutan P. So dia punya nisbah ni mesti R lah kan, sebab dia geometry. So first thing, 3P dia punya beza sepunya dia, bukan beza, nisbah sepunya dia, sebab dia jenjang geometri kan. 3P per 5P tolak 2Q sama dengan 2P tambah Q per 3P. So just darab dia. 3P darab dengan 3P, 2P tambah Q darab dengan 5P tolak 2Q. So just solve dia, darab dia semua. 9P akan dapat 9P kuasa 2 tolak sama dengan 10P kuasa 2 tambah 5PQ tolak 4PQ tolak 2Q kuasa 2. Ni pindah sebelah semua akan dapat P kuasa 2 tambah PQ tolak 2Q kuasa 2 sama dengan kosong. So ni kan persamaan kuadratik kan. So kita nak tahu nilai dah. So just kasih anulah, solve dia pakai formula X sama dengan negatif P plus minus semua. So P sama dengan negatif Q plus minus dalam kurungan Q kuasa 2 tolak 4 darab 1 dalam kurungan negatif 2 Q kuasa 2 untuk kurungan 2 1. Kita solve ni 4, terus darab lagi dalam dia, akan dapat negatif Q plus minus dalam kurungan 9Q2 bagi 2. So ni kita bahagikan. P sama dengan tolak Q tambah 3Q per 2. Sebelah ni pula negatif Q tolak 3Q bagi 2. So ni P akan jadi sama dengan Q. Ni kita kena ignore sebab dia bilang dekat question P ni bukan sama dengan Q. So ni kita akan ignore. So ni tak boleh involve. So sebelah ni pula negatif Q tolak negatif 3Q akan jadi negatif 4Q bagi 2. So P sama dengan negatif 2Q. So kan cakap mengungkapkan Q dalam sebutan P. So ni negatif 2 pindah sebelah je. So Q sama dengan P bagi negatif 2. Settle. So B pula, nampakkah? Okay. B pula seterusnya cari nisbah sepunya janjang itu. Janjang tu kan kita sudah dapat dia punya anu tu kan. So tinggal kasih masuk nilai je. So 5P tolak 2Q per 3P. 5 ni P tolak 2 dalam kurungan P negatif 2. 5P tolak P. So jadi 6P, beza dia 3P. So ni sebutan pertama dia, ni sebutan kedua dia. So R ialah 3P per 6P. Ni boleh jadi 2, ni boleh jadi 1. So R, ni boleh potong dia. So R sama dengan 1 per 2. Okay, untuk soalan 9 diberi khamir 5K, Y tolak 5 dy sama dengan 8, cari nilai-nilai bagi K. So di sini kita mesti khamirkan persamaan Y tolak 5, yang mana kita tahu Y kuasa 2 bahagi 2 tolak 5Y, K 5 sama dengan 8. Seterusnya ganti masuk nilai. So dia akan jadi K square bahagi 2 tolak 5K tolak dengan 5 kuasa 2 tolak 2 tolak 5 dan kurungan 5 sama dengan 8. Seterusnya akan dapat persamaan kuadratik, iaitu K kuasa 2 tolak 10K tambah dengan 25 tolak 16 sama dengan 0.
10K kuasa 2 tolak 10K sama dengan 9 sama dengan 0. So K akan dapat 9 dan 1. Okay, untuk soalan B diberi kami negatif 1, 4GX, GX sama dengan 20. Cari kami negatif 1, 2, 3GX, DX tambah 3GX, DX. So, cara dia, first kita factorize nombor 3. So, dia akan jadi 3 dalam kurungan kami negatif 1, 2GX tambah kami 2, 4GX, DX. So, di sini kita boleh potong 2. So, dia akan jadi 3 dalam kurungan kami negatif 1, 4GX, DX. So, seterusnya dia akan jadi 3 dalam kurungan. Kita punya nilai 20. So, akan jadi 60. Soalan 10 diberi bahawa cos theta sama dengan T, di mana theta adalah sudut tirus. So, maksudnya dia dekat sekuan yang pertama. Ungkapkan dalam sebutan T bagi yang A, dia mau tan theta. So kita tahu tan adalah bertentangan bahagi dengan bersebelahan. So bertentangan di sini adalah 1 tolak T kuasa 2 bahagi dengan bersebelahan, iaitu T. Itu soalan B, dia mau sin negatif theta. So negatif kita bawa ke depan, so dia akan jadi negatif sin theta. So sin kita tahu dia adalah negatif O bahagi hash. So dia akan jadi negatif, kita punya nilai O adalah 1 tolak T kuasa 2 dan nilai hash adalah 1. So dia akan jadi negatif 1 tolak T square. Untuk soalan C, dia mau cos 2 theta. So cos 2 theta kita boleh gunakan formula 2 cos 2 theta tolak 1. So 2 cos theta kita tahu dia adalah T. So dia akan jadi T square tolak dengan 1. Okay, untuk soalan 11, Raja menunjukkan kelihatan lintas sepotong kek yang dipotong daripada kek yang berdiameter 30 cm dan membentuk sektor ABCD, di mana jumlah luas permukaan kek itu adalah 509.8 dan juga ketebalannya adalah 6 cm. So kita tahu bahawa di sini dia adalah 6 cm. Lepas tu dia punya nilai jari dia adalah 15 dan luas permukaannya adalah 509.8. So untuk soalan yang pertama, cari sudut sektor dalam radian. So kita akan gunakan formula luas permukaan potongan kek ni. Okay, yang mana luas setiap permukaan iaitu luas sektor, luas segi 4 dan luas lengkung. So di sini kita akan tambah semua luas dan kasih sama dengan 509.8. So dia akan jadi dia 2 dalam kurungan 1/2, iaitu luas sektor 15 kuasa 2 radian. Dia punya sudut tambah dengan 2 dalam kurungan 6 kali 15 tambah 15 theta kali dengan 6 sama dengan 509.8. Seterusnya selesaikan seperti biasa. Dia akan jadi 225 theta tambah dengan 180 tambah 90 theta sama dengan 509.8. So theta akan dapat 1,047 radian. Untuk soalan B, isi padu potongan kek itu dalam cm3. Okay, untuk soalan B ni dia mau isi padu. So maksudnya kalau isi padu kita akan gunakan formula luas yang terbentuk, iaitu luas sektor darab dengan tinggi. So di sini luas sektor kita akan gunakan formula 1/2 r square theta darab dengan tinggi. So dia akan jadi 1/2 15 kuasa 2. Theta kita adalah 1.047 darab dengan tinggi kita adalah 6, tinggi kek. So dia akan dapat 706.73 cm3.
Okay, untuk soalan 12, Raja 12 menunjukkan graf bagi taburan normal piawai. Diberi bahawa P, K lebih kecil daripada Z lebih kecil daripada 0 sama dengan 0.3315. Cari nilai K. Okey, untuk soalan ni kita tahu bahawa 0.3315 ni dia merangkumi kawasan yang berlorek. So, untuk mencari bahagian K ni saja, okey, kita tahu bahagian sini dia sudah merangkumi 0.5. So, perkara yang pertama, kita tolak dulu 0.5, tolak dengan 0.3315 untuk mendapatkan nilai sini, bahagian sini. So, dia akan dapat 0.1685. Seterusnya, dengan merujuk jadual taburan kebarangkalian, seterusnya akan dapat 0.96. Jangan lupa letak tanda negatif kerana dia lebih kecil. So, nilai K, oleh sebab itu nilai K adalah negatif 0.96. Untuk soalan B, pemboleh ubah rawat selanjar X bertaburan secara normal dengan min dan jika sisian piawainya adalah 3.5, cari nilai min jika skor bagi X adalah 57.64 ialah nilai K. So, di sini dia bagi tahu bahawa nilai skor adalah nilai Z-nya adalah negatif 0.96 iaitu nilai K. Kita akan masukkan dalam formula iaitu Z sama dengan X tolak min bahagi sisian piawai. So, kita punya Z adalah negatif 0.96 sama dengan kita punya nilai X adalah 57.64 tolak dengan min iaitu nilai yang ingin dicari bahagi dengan sisian piawai iaitu 3.5. Tekan kalkulator dan nilai min dapat 61. Seterusnya soalan 14, diberi lengkung Y sama dengan X kuasa 3 tolak 3 X kuasa 2 tolak 9X tambah 15. Cari koordinat titik pusingan bagi lengkung itu. Seterusnya tentukan sama ada setiap titik pusingan ialah titik maksimum ataupun minimum. So, untuk menjawab soalan ni, kita perlu cari dahulu titik pusingan. So, kita tahu bahawa titik pusingan adalah dy dx sama dengan 0. So, kita mesti cari dulu nilai dy dx lah. So, maksudnya kita mesti bezakan. So, dy per dx adalah sama dengan 3x kuasa 2 tolak 6x tolak 9. Okay, di sini kita boleh mencari nilai x untuk titik pusingan, iaitu kita kasih sama dengan 0. Okay, ini boleh kasih mudah. So, x kuasa 2 tolak 2x tolak 3 sama dengan 0. Seterusnya kita boleh mencari nilai X dengan menggunakan persamaan kuadratik lah. So, X sama dengan 3 dan juga negatif 1. Oleh itu, untuk mencari nilai Y, kita akan masukkan nilai X ke dalam persamaan besar, iaitu Y sama dengan X kuasa 3 tolak 3X kuasa 2 tolak 9X tambah 15. Okay, setelah memasukkan nilai Y, bagi setiap nilai X ni, kita akan dapat dua koordinat. Yang koordinat yang pertama adalah 3, negatif 12. Dan koordinat yang kedua adalah negatif 1, 20. So, sekarang cara untuk menentukan mana satu titik maksimum ataupun titik minimum, kita akan bezakan lagi persamaan. Yang persamaan dy dx untuk kali yang kedua. So, dia akan jadi d square y over dx square sama dengan 6x tolak 6. Okay, untuk mengetahui nilai sama ada koordinat tu maksimum atau minimum, masukkan nilai x lah, nilai x ke dalam persamaan. Okay, setelah kita masukkan untuk yang 3 ni, untuk sekiranya nilai x adalah 3, kita akan dapat nilai d square y over dx square nya adalah 12. So, kalau 12 maksudnya lebih besar daripada 0, maksudnya dia merupakan graf senyum lah. So, kalau senyum, titik minimum. Seterusnya untuk negatif 1 ni pula, kita ganti masuk nilai. So, dia akan dapat negatif 12. Yang mana negatif 12 adalah kurang daripada 0. So, maksudnya titik maksimum lah. Seterusnya soalan B, koordinat titik lengkup balas bagi lengkung itu. So, untuk mencari koordinat titik lengkup, kita mesti gunakan persamaan 6x tolak 6, kasih dia sama dengan 0. So, dia akan dapat 6x
tolak 6 sama dengan 0 dan X adalah 1. So, untuk mencari nilai Y, gantikan ke dalam persamaan yang besar iaitu persamaan ni. So, dia akan dapat nilai Y sama dengan 4. So, koordinat bagi titik lengkuk balas adalah 1, 4. Contoh soalan 15, dua pemboleh ubah XY dihubungkan dengan persamaan Y sama dengan HX bahagi KX tambah 2 dengan H dan K adalah pemalar. Diberi apabila graf Y melawan X dilukis, satu lengkung melalui titik 18 diperoleh. Apabila graf 1 per Y melawan 1 per X dilukis, satu garis lurus penyelesaian terbaik dengan pintasan Y iaitu dia punya nilai C adalah 1 per 6. Tukarkan persamaan tak linear tersebut kepada bentuk linear Y sama dengan MX plus C. Seterusnya nyatakan nilai M dan C. Di sini soalan yang pertama, dia minta kita tukarkan persamaan Y sama dengan HX bagi KX tambah 2 kepada persamaan bentuk am iaitu 1 per Y melawan 1 per X. So di sini kita tulis semula. Kita terbalikkan persamaan tu, so dia akan jadi 1 per Y sama dengan KX tambah 2 bagi HX. Seterusnya kita boleh asingkan KX dan juga 2, so dia akan jadi 1 per Y sama dengan KX bahagi HX tambah dengan 2 bahagi HX. So dia akan jadi 1 per Y sama dengan, ni boleh potongkan nilai X, so dia akan jadi K per H tambah dengan 2 per H dalam kurungan 1 per X. So kita sudah memenuhi syarat lah. So 1 per Y sama dengan 2 per H 1 per X tambah dengan K per H. Dan sekarang kita tahu bahawa nilai M iaitu kecerunan adalah 2 per H dan juga nilai C sama dengan K per H. Seterusnya soalan B, cari nilai H dan juga K. Nilai H dan juga K kita tahu bahawa nilai C adalah 1 per 6. So ganti masuk 1 per 6 sama dengan K per H. So dia akan dapat H sama dengan 6K. Dalam masa yang sama kita ada satu titik iaitu 18, yang mana koordinat ni kita akan masukkan ke dalam, kita akan ganti masuk nilai koordinat ni ke dalam persamaan Y sama dengan HX bahagi KX tambah 2. Yang mana dia akan dapat 8 sama dengan H dalam kurungan 1 bahagi K dalam kurungan 1 tambah 2. Seterusnya kita dapat bentukkan persamaan iaitu 8K tambah 16 sama dengan H. Sekarang kita tahu bahawa H adalah bersama dengan 6K, so boleh ganti masuk. So 8K tambah 16 sama dengan 6K, yang mana nilai K adalah negatif 8. Untuk mencari nilai H, kita boleh ganti masuk. H sama dengan 6 dalam kurungan negatif 8, so dia akan dapat negatif 48.